Pada 1 hari bulan April 2024, hari Isnin yang lalu, pihak media telah melaporkan bahawa Najib Razak telah memfailkan satu permohonan untuk kebenaran memulakan prosiding semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berkaitan dengan pengampunan diraja yang telah pun dianugerahkan kepada beliau pada 29 Januari 2024. Permohonan ini secara khususnya adalah berpandukan kepada dakwaan Najib Razak bahawa selain daripada titah pengampunan oleh Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada ketika itu untuk mengurangkan denda dan juga penjara yang diperintahkan oleh mahkamah terhadap beliau. Beliau juga mendakwa bahawa beliau telah dititahkan secara addendum, secara tambahan pada ketika itu, bahawa perjalanan hukuman baki penjara tersebut dilakukan di rumah, bukan di penjara. Itu adalah dakwaan Najib Razak. Dan itulah perkara yang menjadi asas permohonan kebenaran semakan kehakiman. Terdapat beberapa isu yang tertampil daripada perkembangan terkini ini. Yang pertamanya, adakah atau tidak wujudnya suatu titah addendum sedemikian? Ini adalah perkara yang berkaitan dengan fakta yang akan diputuskan oleh mahkamah kemudian nanti. Justru pada tahap ini, tidak ada mana-mana pihak yang boleh mendahului mahkamah dalam membuat kenyataan berkaitan kewujudan atau ketiadaan kewujudan titah addendum tersebut. Biarlah mahkamah membuat keputusan berkaitan perkara itu. Yang keduanya, walau bagaimana sekalipun, yang tertampil di minda rakyat adalah bolehkah Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong selain daripada memberikan pengampunan hukuman melalui pengurangan hukuman seperti yang dibuat pada 29 Januari, bolehkah hukuman itu kemudiannya juga diampunkan untuk tidak dijalankan di penjara tetapi dijalankan di tempat lain seperti rumah kediaman? Itu persoalan yang wujud di minda kebanyakan rakyat. Pada hakikatnya, terdapat pelbagai keputusan Mahkamah Tertinggi Malaysia yang mengatakan bahawa apa jua perintah yang dianugerahkan oleh Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong di bawah kuasa pengampunan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan tidak boleh dicabar di mahkamah. Makna kata, sekiranya pun ada pengurangan hukuman, penggantungan hukuman atau kelegaan hukuman sekalipun, maka ianya pada dasarnya tidak boleh dinilai atau dihakimi oleh mahkamah. Itu adalah prinsip asas. Satu-satunya perkara yang menjadi pertikaian yang pernah wujud sebelum ini adalah bolehkah kuasa pengampunan diraja termasuk pembatalan sabitan, yakni bukan sahaja pengurangan hukuman tetapi pengenepian rekod sabitan sekaligus. Perkara itu telah muncul dalam cabaran pengampunan diraja Anwar Ibrahim, di mana pada akhirnya mahkamah telah tidak diperlukan untuk membuat keputusan itu kerana Mahkamah Persekutuan pada 10 Januari 2023 telah berpendapat bahawa tidak ada apa-apa dalam keempat-empat penjuru dokumen pengampunan Anwar yang telah pun membatalkan sabitan. Justru mahkamah tidak perlu pun memberi kebenaran untuk merayu berkaitan dengan sama ada kuasa pengenepian sabitan ada atau tidak di bawah kuasa pengampunan. Selain daripada itu, tidak ada mana-mana nas atau pertikaian lain yang telah berjaya mencabar mana-mana kuasa pengampunan diraja. Justru di tahap ini, sekiranya lah mahkamah berpuas hati bahawa terdapat fakta tentang titah addendum untuk pelaksanaan hukuman dari rumah, maka dari sudut perlembagaan dan perundangan, walaupun nampak seolah-olah pelik, tetapi kuasa untuk memberi kelegaan hukuman untuk tidak dijalankan di penjara tetapi di rumah boleh
diterima pakai sebagai kuasa sah di bawah kuasa pengampunan diraja. Yang ketiganya, ada juga yang akan menampilkan pertikaian bahawa terdapat peruntukan khusus di bawah Seksyen 46 huruf besar A hingga huruf besar O Akta Penjara 1995 di mana memperuntukkan cara dan gaya dan syarat-syarat bagaimana hukuman di penjara boleh kemudiannya ditukarkan untuk menjadi hukuman dijalankan dari di rumah, iaitu di bawah kuasa-kuasa parol. Walau bagaimana sekalipun, peruntukan undang-undang tidak boleh mengatasi kuasa perlembagaan mutlak baginda tuanku berkaitan pengampunan. Dalam erti kata lain, kuasa pengampunan diraja tidak tertakluk kepada peruntukan mana-mana perundangan. Seperti mana pada kebiasaannya, terdapat juga peruntukan undang-undang di bawah Akta Penjara yang membenarkan pihak penjara mengurangkan hukuman di atas kelakuan baik banduan. Itu tidak menghalang Duli Yang di-Pertuan Agong daripada melaksanakan pada bila-bila masa kuasa pengampunan untuk mengurangkan hukuman tanpa tertakluk kepada peruntukan akta penjara sedemikian. Yang keempatnya, sekiranya lah di tahap ini ada ramai yang mempertikaikan bahawa kuasa pengampunan ini seolah-olah boleh diguna pakai dalam keadaan Undang-Undang 2 Darjat terhadap mana-mana pihak yang mempunyai kepentingan atau kedudukan, maka cara terbaik adalah untuk pihak berkuasa, pihak pemimpin dan parlimen meneliti, menubuhkan jawatan kuasa dan kemudiannya mengesyorkan apa-apa pindaan yang perlu bagi tujuan peruntukan kuasa pengampunan di bawah perkara 42. Sehingga dan selagi belum ada pindaan dibuat kepada kuasa pengampunan atau apa-apa syarat dikenakan di bawah kuasa pengampunan melalui pindaan kepada perlembagaan persekutuan, selagi itu, jika pun ada pihak yang tidak berpuas hati dengan mana-mana pelaksanaan kuasa pengampunan diraja, tidak bermakna ianya salah dari segi perlembagaan maupun perundangan. Jangan kita lupa, pada tahun 1993, kuasa mutlak immunity diraja yang tidak membenarkan sesiapa untuk membawa tindakan sivil maupun tindakan jenayah terhadap pihak diraja telah pun dipinda melalui pindaan kepada perlembagaan dan dimasukkan peruntukan yang membenarkan kewujudan mahkamah diraja di mana baginda-baginda tuanku boleh disaman di mahkamah oleh orang biasa. Begitu jugalah berkaitan dengan kuasa pengampunan. Ianya juga boleh dipinda jika rakyat setuju melalui kuasa yang ada pada pemerintah iaitu kerajaan pada ketika itu untuk dicadangkan pindaan dan dibentangkan setelah diluluskan 2/3 majoriti di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Begitu juga dengan kuasa yang ada di Majlis Raja-Raja untuk bersetuju dengannya. Sekian.